Keunikan Sabah tidak berakhir di situ. Sebaliknya, ia berkembang biak seiring dengan peredaran masa. Sehingga hari ini, jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain di Malaysia, Sabah menduduki tempat teratas carta dalam konteks iklim politiknya. Ia dalam banyak keadaan sentiasa panas dan bertambah panas. Kenapa begitu? Mungkinkah ia mempunyai kaitan dengan sejarah kerjasama Sabah dengan Semenanjung dan Sarawak membentuk gagasan Malaysia? Barangkali. Sesuatu yang bermula dengan panas sudah tentulah mudah untuk menjadi panas berbanding dengan berubah menjadi sejuk. Jika diimbas kembali lembaran sejarah penyertaan Sabah dalam gagasan Malaysia, memang tidak dapat dinafikan ia bermula dengan suhu yang hampir menggelegak. Sejarah tentulah tidak akan melupakan bagaimana berkocaknya Sabah ketika gagasan Malaysia itu muncul, dan ia boleh disorot melalui kisah-kisah yang membabitkan dua watak utama dalam politik Sabah, iaitu Donald Stephens dan OKK Sedemon. Tun Muhammad Fuad atau nama sebenarnya Donald Stephens, seperti dinyatakan sebelum ini, adalah seorang yang pada mulanya amat tegar menentang penglibatan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Sebagai pemimpin Sabah yang terawal mempunyai kesedaran politik, mungkin juga kesan daripada kerjanya dalam dunia kewartawanan, Stephens melihat gagasan itu membawa lebih banyak rugi daripada untung kepada rakyat Sabah. Atas kapasitinya sebagai orang surat kabar, Stephens banyak menulis dalam ruangan editorialnya dalam akhbar The New Sabah Times mengenai kesan buruk gagasan itu kepada masa depan negeri Sabah. Beliau merupakan salah seorang pemimpin yang telah menubuhkan United Front pada Julai 1961 bagi tujuan mencabar cadangan menubuhkan Malaysia. Pemimpin lain dalam United Front terdiri daripada Ong Ki Hui dari Sarawak dan A.M. Az-Zahari dari Brunei. Program terawal United Front ialah mengadakan perhimpunan raksasa di Kota Kinabalu membantah penubuhan Malaysia. Sudah tentu, orang yang bertanggungjawab menjayakannya ialah Stephens. Untuk memperkuatkan tentangan, Stephens telah mengusahakan satu persidangan yang melibatkan pemimpin-pemimpin Kadazan Dusun dan Murut pada Ogos 1961. Dari situlah beliau menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu, United National Kadazan Organisation atau UNCO, dengan Stephens sendiri menjadi presiden, J.S. Sundang sebagai timbalan presiden dan beberapa pemimpin KDM seperti Peter Mejuntin serta ketua-ketua masyarakat dari Penampang, Papar dan beberapa kawasan pantai barat sebagai ahli majlis tertinggi. UNCO mendapat sokongan kuat bukan sahaja dari suku KDM tetapi juga sebahagian besar peniaga-peniaga Cina yang tidak menyenangi cadangan bergabung dengan Malaya kerana khawatir ia boleh menggugat kepentingan perniagaan mereka. Tentangan kuat turut diberikan oleh pemimpin KDM yang lain, terutama dua beradik yang berpengaruh di kawasan pedalaman, iaitu OKK Sedemon dan J.S. Sundang, serta OKK Koroh Haji Asneh dan OKK Angkoi dari Parti United National Pasok Momogun Organisation atau Pasok Momogun. Pasok Momogun ditubuhkan pada tahun 1962. Difahamkan Pasok Momogun juga mendapat sokongan kewangan peniaga-peniaga Cina yang begitu bimbang kewujudan pesaing-pesaing baharu dalam perniagaan di Sabah jika negeri itu bersetuju menyertai gagasan Malaysia. Tetapi peniaga Cina tersebut tidak mahu kelihatan ke depan menentang gagasan itu. Kelantangan Stephens memang mengujakan sehingga dia dilihat paling terkedepan dalam gerakan menolak penubuhan Malaysia itu. Bagaimanapun, daripada seorang penentang, Stephens tiba-tiba membuat pusingan 360 darjah dan menjadi penyokong kuat gagasan Malaysia. Siapakah yang dapat mempengaruhi sekaligus merubah sikap dan pendirian Stephens? Bukanlah satu rahsia lagi bahawa Ketua Menteri Singapura Lee Kuan Yew bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lee Kuan Yew berjaya meyakinkan Stephens bahawa dia bakal menjadi Perdana Menteri selepas Tunku Abdul Rahman. Lee Kuan Yew kerap memuji Stephens sebagai seorang yang cerdik dan berbakat dan akan memilihnya sebagai timbalan Perdana Menteri kelak. Selepas Lee Kuan Yew, Stephens bakal menduduki kerusi Perdana Menteri Malaysia. Walaupun Tunku dan pemimpin Melayu lain gagal mempengaruhi Stephens, tetapi mereka dapat meyakinkan Tun Mustafa atas semangat Melayu dan Islam. Pemimpin Brunei yang kuat menentang Malaysia ialah A.M. Az-Zahari.
Parti Kalimantan Utara pimpinannya bercadang menyatukan Sabah, Sarawak dan Brunei di bawah negara Kalimantan Utara. Bagaimanapun, penjajah Inggeris menuduh beliau terlibat dalam gerakan komunis dan kerana itu Azahari diburu. Perubahan pendirian Stephens memeranjatkan KDM dan kaum Cina yang begitu kuat menentang gagasan Malaysia. Keputusan Stephens menerima cadangan Malaysia sehingga ke hari ini masih dikesali oleh para penyokongnya. Antara pemimpin penentang Malaysia yang paling kecewa ialah OKK Solomon Gunsanad. Siapa OKK Solomon? Walaupun beliau tidak pernah menjadi ketua menteri, namun nama OKK Solomon saya tulis sebagai seorang pejuang rakyat dan negeri Sabah yang meninggalkan legasi kepimpinan yang sukar ditandingi. Solomon dilahirkan pada 1894 dan mewarisi pengaruh bapanya, OKK Gunsanad, seorang ketua kaum Kuijau dan ketua daerah atau district chief di daerah pedalaman. Suku Kuijau adalah kacukan suku dusun dan murut. Dalam bukunya The Pagans of North Borneo yang diterbitkan di London pada 1929, Owen Rata mencatatkan, "The Kuijau are recognized by both dusun and muruts as a separate tribe, and their hybrid element is clear to any close observer. They have reached a comparatively high state of culture and prosperity, and Gunsanad, one of the most powerful chief North Borneo has seen, is a Kuijau." Muka surat 36. Masyarakat Tionghoa pada ketika itu memanggil OKK Gunsanad dengan gelaran San Tai Wong atau Leader of the Mountain kerana keperkasaan dan kegagahannya. Bapa Gunsanad dikenali dengan nama Kina atau bermaksud Cina dalam bahasa tempatan dan keturunannya dikatakan berasal dari Mongolia dan berkahwin dengan penduduk pribumi. Mantan Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman mempunyai hubungan darah dengan Kina dan Gunsanad dari sebelah ibunya. Kina mempunyai 2 orang isteri. Isteri pertama bernama Ling Kinan yang melahirkan Gunsanad. Isteri kedua bernama Sinoloy yang melahirkan anak perempuan bernama Layamon, iaitu adik tiri kepada Gunsanad. Layamon berkahwin dengan Yahya dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Pa'ah, iaitu ibu kepada Musa Aman. OKK Solomon menggantikan tempat ayahnya sebagai district chief pada 1936. Beliau memegang jawatan itu sehingga meninggal dunia pada 1966. Kematiannya masih menjadi misteri kerana sehingga akhir hayat, Solomon tidak pernah bersetuju dengan penubuhan Malaysia. Dr. James P. Ongkili dalam bukunya Modernization in East Malaysia berpendapat OKK Solomon, seorang yang disegani syarikat Chartered Company Inggeris dan pernah diberi kepercayaan mengendalikan satu pilot program atau program perintis sebagai pentadbir kerajaan tempatan di Bingkor. Dalam Forum Autonomi dan Masa Depan Rakyat Sabah, Anjuran Persatuan Waris Budaya Bumiputra Sabah Waris yang diadakan pada 31 Januari 2015 di Palace Hotel, sebagai moderator saya ada menyebut mengenai peranan OKK Solomon sebagai rakyat Sabah pertama diberi kuasa autonomi mentadbir jajahannya oleh British. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Lajim Ukin, YB Daryl Aiking, Tan Sri Simon Sipaon dan Datuk Maijul Mahab adalah antara anggota panel dalam forum tersebut. Saya tegaskan bahawa negeri Sabah adalah satu-satunya negeri yang tidak pernah dijajah. Kehadiran Chartered Company bukan sebagai penjajah seperti kehadiran British di Tanah Melayu. Chartered Company bertapak di bumi Sabah sebagai sebuah syarikat perniagaan yang kemudiannya mentadbir wilayah itu bagi pihak kerajaan British sehingga Perang Dunia Kedua. Hujah saya, sebelum ketibaan Chartered Company, tidak ada sistem atau struktur pemerintahan di Sabah. Walaupun ia merupakan jajahan Sultan Brunei dan Kesultanan Sulu, tetapi mereka tidak mempunyai struktur pentadbiran di Sabah. Kegiatan Lanun bermaharaja lela ketika itu. Siapa kuat, dialah yang berkuasa. Maknanya, tidak ada peraturan dan undang-undang. Berbeza dengan Tanah Melayu, telah mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan beraja atau sistem feudal. Ketibaan British yang bertindak sebagai penasihat dalam sistem residen telah menghilangkan kuasa Raja-Raja Melayu. Raja Melayu hanya mentadbir soal adat istiadat Melayu dan agama Islam. Ini bermakna Tanah Melayu telah dijajah. Sebaliknya, Sabah tidak dijajah, hanya ditadbir kerana ketiadaan pentadbir pada ketika itu.